Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang like, komen, share dan subscribe. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita yang hangat pada hari ini. Hai, hello, salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada thethirdforce.net. Bertajuk Safi Apdal bercita-cita besar jadi Perdana Menteri, bukan main bodek Tun Mahathir satu ketika dulu. Jelas Khairuddin. Berita penuh kenyataan Datuk Seri Safi Apdal untuk menyalahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam kecelaruan lanskap mutakhir politik negara tidak boleh diterima oleh akal fikiran yang waras. Kita tidak pernah melarang parti warisan untuk memasuki Semenanjung kerana ini adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem politik demokrasi. Sesiapa saja berhak menubuhkan parti-parti politik dan bertanding di mana saja yang mereka suka di bumi Malaysia. Namun Datuk Seri Safi Apdal ini adalah seorang yang hanya syok sendiri kerana parti warisan tiada sambutan pun di Semenanjung. Dahulu parti warisan kata hendak lancar penubuhan secara besar-besaran di Semenanjung, tetapi sehingga kini gagal untuk menubuhkan cawangan-cawangan di Semenanjung. Adalah lebih baik Datuk Seri Safi Apdal hanya tumpu kekuatannya di Sabah bagi memantapkan lagi kedudukan parti warisan di sana. Sekarang ramai juga daripada pemimpin-pemimpin serta wakil-wakil rakyat dari pihak Datuk Seri Safi Apdal yang sedang meninggalkan beliau. Kalau dikaji, parti warisan hanya dapat bertapak di pantai timur Sabah sahaja. Di pantai barat Sabah dan tempat-tempat lain, parti warisan tidak kuat macam manapun serta tiada sambutan. Inilah perangai ahli-ahli politik di negara kita, ramai yang hipokrit serta bermuka-muka saja pada seseorang yang mempunyai kuasa pada sesuatu masa dahulu. Dahulu, ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, kali kedua Datuk Seri Safi Apdal adalah salah seorang kaki bodek yang amat kuat. Setiap kali berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau hanya memuji semata-mata dan menyokong setiap yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri dua kali ini. Kini baru hendak persalahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kononnya itu dan ini tidak betul. Sekiranya ada apa-apa kelemahan, kenapa tidak mahu tegur ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjawat jawatan Perdana Menteri? Datuk Seri Safi Apdal harus cerminkan mukanya terlebih dahulu. Apakah beliau berpengaruh dan kuat sangat di Sabah? Beliau dan parti warisan juga tumbang di Sabah di atas pengkhianatan kawan-kawan dalam politik. Jangan lupa fakta ini. Keseluruhan yang berlaku dalam senario lanskap politik negara pada hari ini adalah disebabkan oleh kalangan pengkhianat seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin serta beberapa ahli-ahli parlimen dari kerajaan PH pada waktu itu yang terlibat dengan langkah Sheraton. Langkah Sheraton akhirnya memudaratkan dan makan diri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kepimpinan negara berbalik kepada kleptokrats. Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah orang yang bertanggung jawab menyerah semula kuasa pada UMNO dan Barisan Nasional BN selepas PRU ke-14 sehingga merosakkan negara kita secara semakin teruk. Golongan ini bukan ikhlas hendak berkhidmat untuk rakyat, tetapi mereka hanya mahukan kuasa serta jawatan bagi terus merompak khazanah kerajaan maupun duit rakyat. Mengapa Datuk Seri Safi Apdal tidak langsung menyalahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan semua yang terlibat dengan langkah Sheraton sehingga puak kleptokrats kembali berkuasa? Kini negara kita ditadbir oleh kalangan yang korup serta rakus kuasa. Yang memburukkan lagi keadaan jumlah jemaah menteri kabinet pada hari ini amat ramai, tetapi semuanya tidak mempunyai kebolehan bagi mentadbir negara. Atas dasar inilah, keadaan negara kita menjadi kucar-kacir dan haru biru. Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengasaskan Parti Pejuang dan Gerakan Tanah Air GTA kini bertunggus lumus untuk menyelamatkan bangsa serta negara dan cuba memenangi PRU ke-15 bagi membina semula Malaysia baru. Hakikatnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad kekal berprinsip dan menolak tawaran untuk menjawat semula jawatan Perdana Menteri
buat kali ketiga sekiranya sanggup bersekongkol dengan kerajaan PN pada waktu itu. Bukan jawatan yang Tun Dr. Mahathir Mohamad pentingkan, tetapi agenda membangunkan bangsa serta negara adalah keutamaan beliau. Pembacaan politik Datuk Seri Safi Apdal amat cetek karena golongan pengkhianat serta korup dari Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang merosakkan negara kita kini tetapi tidak dipersalahkan langsung. Apa motif Datuk Seri Safi Apdal untuk menyalahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad secara tiba-tiba, di mana beliau sendiri mengetahui apa yang sebenarnya berlaku dalam senario politik tanah air kerana Parti Warisan sendiri adalah sebahagian dari kerajaan PH sewaktu itu. Yang sebenarnya Datuk Seri Safi Apdal juga bercita-cita besar untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Hai, hello, salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada thethirdforce.net bertajuk Safi Apdal bercita-cita besar jadi Perdana Menteri, bukan main bodek Tun Mahathir satu ketika dulu. Jelas Khairuddin. Berita penuh kenyataan Datuk Seri Safi Apdal untuk menyalahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam kecelaruan lanskap mutakhir politik negara tidak boleh diterima oleh akal fikiran yang waras. Kita tidak pernah melarang Parti Warisan untuk memasuki Semenanjung kerana ini adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem politik demokrasi. Sesiapa saja berhak menubuhkan parti-parti politik dan bertanding di mana saja yang mereka suka di bumi Malaysia. Namun Datuk Seri Safi Apdal ini adalah seorang yang hanya syok sendiri kerana Parti Warisan tiada sambutan pun di Semenanjung. Dahulu Parti Warisan kata hendak lancar penubuhan secara besar-besaran di Semenanjung, tetapi sehingga kini gagal untuk menubuhkan cawangan-cawangan di Semenanjung. Adalah lebih baik Datuk Seri Safi Apdal hanya tumpu kekuatannya di Sabah bagi memantapkan lagi kedudukan Parti Warisan di sana. Sekarang ramai juga daripada pemimpin-pemimpin serta wakil-wakil rakyat dari pihak Datuk Seri Safi Apdal yang sedang meninggalkan beliau. Kalau dikaji, Parti Warisan hanya dapat bertapak di pantai timur Sabah sahaja. Di pantai barat Sabah dan tempat-tempat lain, Parti Warisan tidak kuat macam manapun serta tiada sambutan. Inilah perangai ahli-ahli politik di negara kita, ramai yang hipokrit serta bermuka-muka saja pada seseorang yang mempunyai kuasa pada sesuatu masa dahulu. Dahulu, ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, kali kedua Datuk Seri Safi Apdal adalah salah seorang kaki bodek yang amat kuat. Setiap kali berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau hanya memuji semata-mata dan menyokong setiap yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri dua kali ini. Kini baru hendak persalahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kononnya itu dan ini tidak betul. Sekiranya ada apa-apa kelemahan, kenapa tidak mahu tegur ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjawat jawatan Perdana Menteri? Datuk Seri Safi Apdal harus cerminkan mukanya terlebih dahulu. Apakah beliau berpengaruh dan kuat sangat di Sabah? Beliau dan Parti Warisan juga tumbang di Sabah di atas pengkhianatan kawan-kawan dalam politik. Jangan lupa fakta ini. Keseluruhan yang berlaku dalam senario landscape politik negara pada hari ini adalah disebabkan oleh kalangan pengkhianat seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin serta beberapa ahli-ahli parlimen dari kerajaan PH pada waktu itu yang terlibat dengan langkah Sheraton. Langkah Sheraton akhirnya memudaratkan dan makan diri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kepimpinan negara berbalik kepada kleptokrats. Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah orang yang bertanggung jawab menyerah semula kuasa pada UMNO dan Barisan Nasional BN selepas PRU ke-14 sehingga merosakkan negara kita secara semakin teruk. Golongan ini bukan ikhlas hendak berkhidmat untuk rakyat, tetapi mereka hanya mahukan kuasa serta jawatan bagi terus merompak khazanah kerajaan maupun duit rakyat. Mengapa Datuk Seri Safi Apdal tidak langsung menyalahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan semua yang terlibat dengan langkah Sheraton sehingga puak kleptokrats kembali berkuasa? Kini negara kita ditadbir oleh kalangan yang
korup serta rakus kuasa. Yang memburukkan lagi keadaan jumlah jemaah menteri kabinet pada hari ini amat ramai, tetapi semuanya tidak mempunyai kebolehan bagi mentadbir negara. Atas dasar inilah, keadaan negara kita menjadi kucar-kacir dan haru biru. Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengasaskan Parti Pejuang dan Gerakan Tanah Air GTA kini bertunggus lumus untuk menyelamatkan bangsa serta negara dan cuba memenangi PRU ke-15 bagi membina semula Malaysia baru. Hakikatnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad kekal berprinsip dan menolak tawaran untuk menjawat semula jawatan Perdana Menteri buat kali ketiga sekiranya sanggup bersekongkol dengan kerajaan PN pada waktu itu. Bukan jawatan yang Tun Dr. Mahathir Mohamad pentingkan, tetapi agenda membangunkan bangsa serta negara adalah keutamaan beliau. Pembacaan politik Datuk Seri Shafie Apdal amat cetek karena golongan pengkhianat serta korup dari Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang merosakkan negara kita kini tetapi tidak dipersalahkan langsung. Apa motif Datuk Seri Shafie Apdal untuk menyalahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad secara tiba-tiba, di mana beliau sendiri mengetahui apa yang sebenarnya berlaku dalam senario politik tanah air kerana Parti Warisan sendiri adalah sebahagian dari kerajaan PH sewaktu itu. Yang sebenarnya Datuk Seri Shafie Apdal juga bercita-cita besar untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.